hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di Wanita Hari Ini, siaran hari Jumaat bersama saya Segita dan juga Fiza Sabjahan. Dan anda di rumah, kami berharap anda sihat-sihat sahaja. Hari ini dah hari Jumaat. Cepat sahaja Fiza, minggu pertama bulan Mac ini sudah pun menghampiri penghujungnya dan mungkin anda di rumah adalah perancangan untuk hujung minggu nanti. Apapun perancangan anda, sentiasa ingat kekal positif, kekal ceria. Dan kalau kita tengok kan adik-adik kita dah pun mula bersekolah. Bagi yang prasekolah tahun 1 dan tahun 2 bermula hari Isnin yang lalu, dan alhamdulillah kalau kita lihat perkabaran-perkabarannya semua kita dapat feedback ataupun maklum balas yang sangat-sangat positif. Dan hujung minggu ni pula mungkin masanya untuk adik-adik tahap 2 pula untuk darjah 3 dan seterusnya membuat persediaan untuk kembali ke sekolah. Jadi ibu bapa pun kan kalau kita tengok pada minggu yang lalu bukan saja anak-anak tetapi ibu bapa yang juga teruja menghantar anak ke sekolah. Dan banyak artikel yang sempat dibaca Sugi, ibu bapa anak-anak lebih tenang. Ibu bapa yang kurang bertenang sebenarnya. Betul. Saya faham situasi itu kenapa dan bagaimana. Tapi apa pun kita harus kekal seperti yang dikatakan tadi, kekal positif. Apa pun yang berlaku di sekitar kita. Kalau kita terlalu orang kata panik dan gelisah, anak-anak kita pun akan merasai orang kata kegelisahan itu. Jadi kita perlu kekal tenang. Dan saya kira apa yang berlaku dari tahun lalu sehinggalah ke tahun ini tentang pandemik COVID-19 ini, iaitu merupakan pandemik global yang bukan saja berlaku di negara kita tetapi juga di seluruh dunia. Mengajar diri kita dan juga anak-anak ini untuk lebih bersedia, dan mereka ni pun sebenarnya dah tahu untuk mengadaptasi kehidupan dalam norma baharu. Tahu nak jaga penjarakan fizikal 1.5 meter, pakai pelitup muka, cuci tangan dengan bersih, gunakan sanitasi tangan kalau tak sempat nak cuci tangan lah. Dan di kesempatan ini juga kami juga nak kongsikan kepada anda, kalau kita lihat semalam kes yang dilaporkan positif sebanyak 2,063 kes dengan kes sembuh sebanyak 2,922 kes. Jadi saya kira kita masih lagi harus berjuang bersama-sama untuk menurunkan bilangan kes baharu yang dilaporkan. Jadi sama-samalah seperti yang Fiza dah kongsikan tadi, kita harus lakukan apa yang kita harus lakukan dalam norma baharu ini. Dan hari ini juga bagi di setengah negeri, iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Johor, Negeri Sembilan, Kedah, Perak dan juga Kelantan bermulanya PKPB hari ini 5 Mac sehinggalah ke 18 Mac 2021. Tetapi ini bukanlah menandakan bahawa kita tak perlu ikut SOP ataupun kita sebenarnya yang kena terus kekal untuk menjaga dan juga mengikut segala garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Ini juga nak kami kongsikan kepada anda bagi kawasan-kawasan terutamanya pergerakan rentas antara Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dibenarkan. Tetapi pergerakan dari Selangor atau wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ke wilayah Persekutuan Putrajaya tidak dibenarkan. Yang mana pergerakan dari Selangor ataupun wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ke wilayah Persekutuan Putrajaya masih memerlukan kebenaran polis kecuali bagi mereka yang bekerja dan juga memerlukan dan mempunyai surat majikan. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan lah Fiza, kan saya rasa lebih baik kalau anda di rumah mengambil tahu apakah antara SOP-SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Anda dapatkannya daripada platform-platform yang sahih sahaja. Betul. Kami nak kongsi juga di kawasan-kawasan PKPP dan juga PKPB yang mana majlis rasmi ataupun tidak rasmi dan juga majlis sosial seperti majlis rasmi tidak rasmi kerajaan, swasta, majlis sosial seperti kenduri, majlis perkahwinan, pertunangan, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, sambutan hari kelahiran,
reunion, retreat dan lain-lain majlis sosial dibenarkan. Okey, ini mungkin berita gembira bagi sesetengah pihak. Tapi ingat sentiasa ikut apa yang ada ditetapkan. hadnya. Ya, ada hadnya, betul. Dan juga Fiza nak kongsikan juga bagi anda peminat-peminat yang suka membaca, yang merindui perpustakaan. Ada lagi tu yang pergi ke perpustakaan. Pembukaan Perkhidmatan Perpustakaan Negara Malaysia akan dibuka mulai 9 Mac 2021 ini, iaitu mulai hari Selasa, dan waktu perkhidmatan adalah dari hari Selasa hingga Sabtu jam 10 pagi hingga 5 petang. Dan bagi anda yang suka melakukan aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi, SOP sektor sukan sudah pun dikeluarkan, iaitu semua aktiviti sukan dan rekreasi individu dan berpasukan dibenarkan bagi tujuan kesihatan, kecergasan, latihan, permainan ataupun perlawanan. Tapi ingat, penganjuran kejohanan antarabangsa tidak dibenarkan kecuali dengan kelulusan khas KBS, dan kehadiran penonton atau penyokong adalah tidak dibenarkan juga bagi semua aktiviti sukan dan rekreasi. Okey, jadi anda bolehlah dapatkan lebih informasi mengenai SOP ini daripada laman-laman sosial ataupun laman sesawang KKM dan sebagainya. Dan juga satu lagi dan satu lagi berita gembira mungkin bagi anda yang merindui panggung wayang yang selama ni duk tengok movie dekat rumah sahaja. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dalam satu kenyataan pada Selasa telah memaklumkan bahawa pembukaan pawagam mulai 5 Mac pawagam akan bermula dibuka mulai 5 Mac. Hari ini tu. Ya, hari ini. Ini berita baiklah bagi anda yang memang suka ataupun dah lama merindui nak pergi tengok wayang. Tapi apa-apa pun ingat pesanan kami. Pentingkan SOP. Kena ikut garis panduan yang telah pun ditetapkan. Kami nak kongsikan sesuatu juga kepada anda sebelum kami nak bawakan pemerhatian anda untuk sama-sama kita kongsikan tentang topik kita pada hari ini, Sugi. Ya, Fiza. Tip yang ke-46 daripada Lactogro, iaitu kenali huruf dan nombor. Tips ringkas ini adalah dari Nestle Lactogro, jenama yang sinonim dengan Grow Happy untuk papa mama di luar sana bagi memastikan keceriaan keluarga kita. Tip inspirasi Grow Happy yang ke-46, kenal huruf dan nombor. Papa dan mama belikan kad Manila besar-besar dan biarkan si manja menconteng, dan dalam masa yang sama, papa dan mama ajar tentang asas nombor dan huruf. Soalnya berkali-kali agar dia ingat dan faham. Untuk buat si manja fokus, perutnya kenalah selesa. Berikan mereka Nestle Lactogro dengan probiotik Al-Ruteri untuk perut yang lebih selesa dan DHA untuk belajar dengan fokus. Itu dia. Kenali huruf dan juga nombor untuk anak-anak kita. Ini penting juga kan sebenarnya kan. Okey, kalau kita nak bercakap tentang topik yang bakal dikongsikan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini, seperti biasa setiap hari Jumaat, kita akan bawakan kupasan berkaitan hikayat perkahwinan, kisah rumah tangga yang nak dikongsikan kepada anda penonton. Dan hari ini, Sugi, saya kira ini antara topik yang saya kira penting juga. Kebiasaannya, kita akan mengatakan bahawa anak-anak itu merupakan cerminan kepada ibu bapa. Malahan pasangan pula cerminan kepada diri mereka. Dan ada pula yang mengatakan bahawa seorang isteri itu adalah acuan kepada suaminya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan itu, dan kalau boleh saya tambah sedikit, saya kira adalah kedua-duanya. Isteri acuan suami dan juga suami menjadi acuan isteri. So, saya pernah lihat keluarga di mana seorang suami itu seorang yang orang kata panas baran, cukup orang kata tak berkomitmen dan sebagainya. Isteri pun malas nak layan suaminya dan menguruskan rumah tangga. Tetapi kalau suaminya cukup berkomitmen, mempunyai tanggungjawab, sentiasa mengambil berat apa yang berlaku dalam keluarga, isteri itu pun mempunyai minat untuk melakukan apa yang dilakukan oleh suaminya. Itulah dia, kalau orang cakap kehidupan berumah tangga ini adalah untuk saling melengkapi. Banyak nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Adakah anda setuju dengan apa yang kami kongsikan, ataupun anda mungkin ada perkongsian dan juga komen-komen yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami untuk kami bacakan kepada peminat-peminat ataupun penonton-penonton di Wanita Hari ini? Anda boleh kongsikan di laman sesawang yang tertulis di kaca TV ketika ini. Okey, kita nak berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan tetamu-tetamu kita. Wanita Hari ini. Hari ini. Apa pernah janji dengan Imah kan? Apa nak sempurna kat hidup Imah?
Abang rasa bersalah sangat sebab abang hilang kepercayaan dekat Imah. Apa yang abang nak bagi Kak Imah? Lebih dari cukup dah, bang. Imah hargai sangat-sangat. Sebelum ni Imah tak ada siapa-siapa. Imah tak ada kawan. Tak ada orang sayang Imah. Sampai Imah jumpa abang. Abang bagi kasih sayang abang ke Imah. Sebab tu Imah sanggup kongsi kasih. Imah ingat Imah kuat. Tapi tak, abang. Imah perlukan abang. Imah rindu sangat-sangat ke abang. Okey, itu dia tadi sedikit sedutan daripada drama bersiri Rahimah Tanpa Rahim. Kalau kita cakap tentang hubungan rumah tangga ni, Sugi, telah pun kita kongsikan awal tadi betapa pentingnya ikatan antara pasangan suami isteri tu. Kadang-kadang kan, macam Sugi katakan daripada tadi, kalau pasangannya mungkin suami, badan-badan dan sebagainya, apabila dia melihat seorang isteri itu mempunyai sikap yang penyabar, lembut dan sebagainya, mungkin dia juga akan mengikut sebegitu. Tetapi begitu juga dengan pasangan isteri ini. Kadang-kala lah apa saja yang disuruh oleh suami, asalkan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan, kebiasaannya akan terus dilakukan oleh isteri ini. Ini yang kita nak kongsikan. Betul tu, Fiza. Saya ada terbaca juga satu artikel yang berkata, terdidiklah seorang isteri adalah daripada bagaimana seorang suami melayannya juga. Jadi kita nak tahu lebih lanjutlah, betulkah isteri itu acuan suami? Adakah ia tanggungjawab suami sepenuhnya ataupun isteri pun memainkan peranan bagi mengharmonikan satu rumah tangga itu? Jadi dalam talian sekarang ini kita bersama dengan Linda Rafa dan juga Encik Fazli Yusof selaku perunding motivasi kita. Hello, selamat tengah hari. Selamat tengah hari semua. Selamat tengah hari. Cik Fazli dan juga Linda, sihat ke tu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita nak bertanya dengan lebih lanjut lagi kepada Cik Fazli dahulu, kita mungkin nak mulakan topik perbincangan kita hari ini melalui pengalaman daripada Linda sendiri sebagai seorang selebriti, ibu dan telah beberapa tahun mendirikan rumah tangga. Linda, bila kita cakap tentang seorang isteri ini acuan kepada suami, bagaimana Linda merasakan bahawa dalam konteks perhubungan Linda dan juga Aiman sebenarnya, bagaimana anda berdua ini sebenarnya, Linda menjadikan Aiman sebagai contoh dan juga Linda juga cuba untuk melengkapi kehidupan Aiman. Okey, sebelum tu terima kasih kepada wanita hari ini yang bagi peluang untuk Linda. Okey, pada hari ini dia lah nak menjelaskan perkara-perkara macam ni. Sebenarnya suami isteri ni seharusnya macam Linda, kita akan amalkan sikap, kita akan tengok kebaikan masing-masing. Maksudnya kebaikan tu kita ambil, tapi keburukan tu kita berbincang. Maksudnya kita tak boleh, bagi Linda lah, seorang suami tak boleh ikut saja apa yang isteri tu cakap, dan isteri pun tak boleh ikut je suami tu cakap kalau salah. Okay? Jadi kalau katalah ada sikap-sikap dari dekat suami tu macam seorang, contoh dia marah lah contoh. So kita kena nasihatkan dia dan cuba beri ataupun menunjukkan kebaikan diri kita sebagai contoh. Kita sabar apa semua dan dia akan menjadikan kita contoh dan dia akan malu sendiri dan dia akan berubah macam tu. Saya juga macam Linda. Ini salah kekurangan Linda, saya contoh Linda. Macam contohnya Linda juga sensitif dalam pembuluh. So dia akan nasihatkan lah. Contohnya, tak boleh macam ni sangat, ini kena cool down sikit, ini kena ni. So kita ambil lah nasihat dia tu sebagai kebaikan untuk kita nak memperbaiki diri kita. Okey, baik. Kalau kita dengar apa yang Linda kongsikan, kita boleh dikatakan masing-masing menjadi contoh yang baik kepada satu sama lain. Bab kata orang dalam bahasa Inggeris, to complement each another. Encik Fazli, kita selalunya kaitkan pepatah bagaimana acuan begitulah kuihnya untuk anak dan ibu ataupun anak dan bapa. Tapi dalam sesebuah perhubungan rumah tangga itu, betapa benarkah kata di mana isteri adalah acuan seorang suami? Oh ya, menarik sekali. Memang ada kajian tentang bagaimana suami isteri ni dia saling mempengaruhi gaya hidup dan tingkah laku. Dan nak petik ada satu kajian terhadap 5,364 pasangan di Amerika Syarikat. Ini dibuat di sebuah hospital, dia Brigham and Women Hospital. Dan dibuat oleh seorang pengkaji nama Dr. Samia Mora.
dia buat kajian yang mendapati gaya hidup dan risiko kesihatan suami isteri ni hampir sama. Dia hampir sama tu 80% hampir sama. Dia dapati orang kalau suami ada risiko penyakit kardiovaskular, isteri pun mungkin kebarangkaliannya memiliki risiko yang sama. Sebab apa? Sebab mereka dapati suami isteri ada kecenderungan untuk saling mempengaruhi antara satu sama lain dan menyebabkan mereka membentuk behavior dan tingkah laku dan tabiat yang sama. Jadi saya ambil konteks itu saja. Itu dari aspek kesihatan saintifik, sangat saintifik. Percaya ia juga terguna pakai dalam banyak aspek lah, hobi ke, cara menyelesaikan kerja, personality dan banyak lagi. Kita tengok suami isteri dia ada kecenderungan untuk memiliki kesamaan lah. Okey. Macam tadi Sugi katakan orang kata macam mana acuan itulah hasil kuihnya kan. Kalau kita lah lihat acuan ini, kalau baik acuannya, baiklah hasilnya. Kalau kurang elok acuannya, begitu jugalah kurang elok hasilnya. Cik Fazli, mungkin Cik Fazli boleh ulas kalau kita cakap tentang kebiasaannya orang akan mengatakan bahawa seorang isteri ni harus mengikut kepada acuan suami. Tetapi dalam hubungan juga konteks rumah tangga ni, kita ni saling lengkap melengkapi. Kadang-kadang kita kena terima bukan sahaja kelebihan tetapi kekurangan pasangan kita untuk menjadikan acuan tu lebih cantik. Mungkin Cik Fazli boleh kongsikan bagaimana kita nak kena faham bahawa ada perkara yang kita boleh terima dan ikut, ada perkara yang kita kena elak dan kita kena cuba perbaharui perkara tersebut. Yalah, menarik sebab apa? Memang ada, kita tahu dalam Islam suami kena bertanggungjawab untuk mendidik isteri lah kan. Sebab tu ayat Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, lelaki itu perlu di empowered supaya dia mengambil tanggungjawab mendidik dan membimbing dan memimpin keluarga ke arah kebaikan dan kecemerlangan. Tapi memang saya nak petik ada satu kajian macam Rina sebut Fiza sebut tadi, iaitu maksudnya tidak semestinya isteri mengikut acuan suami. Kadang-kadang suami juga ikut acuan isteri kan, saling melengkapi antara satu sama lain. Dan ada benda yang mungkin kita tak perlu ikut, kita perlu belajar di pihak ketiga. Contohnya kita tahu betul ke cara itu kan, ataupun betul ke pegangan tersebut. Dan saya nak bagi tip menarik. Ada satu kajian dibuat ini artikel ni dalam Journal of Marriage and Family, dibuat di University of Washington oleh seorang profesor tentang hubungan suami isteri adalah John Gottman. Banyak kali saya appear di Wanita Hari ini, saya sebut petik daripada John Gottman ni. So dia buat kajian ni berkenaan dengan kalau suami nak didengari oleh isteri, kalau suami nak isteri mengikut acuan suami, dia kena buat satu benda. Satu benda tu adalah suami perlu ada kemahiran mendengar isteri. Ini menunjukkan bahawa dia ada 130 pasangan yang baru berkahwin, dibuat kajian selama 6 tahun, didapati suami yang boleh mengikut isteri ataupun mendengar isterinya, kemampuan untuk mendengar isi hati ataupun permintaan isteri, didapati suami itu lebih influential terhadap isterinya. Maksudnya kalau betul-betul saling nak menjadi acuan kepada pasangan, saling acu-mengacu lah ya. Maksudnya kena ada kemahiran mendengar dan menghargai pandangan pasangan kita. Mendengar dan menghargai itu betul. Penting sangat Sugi ya. Saya kira betul Encik Fazli. Saya pun sentiasa ingat Encik Fazli sentiasa mengingatkan pasangan untuk mendengar lebih banyak supaya komunikasi lebih bagus. Tapi Linda nak tahu juga, tadi Linda ada berkata yang kita tidak semestinya mendengar atau mengikut apa yang dikatakan oleh pasangan kita, sebab kadang-kadang pasangan kita bukannya 100% betul, tetapi kita harus saling membantu untuk memperbaiki kesilapan itu. Dalam proses ingin memperbaiki itu Linda, kadang-kadang ada seorang lagi, orang ketiga, namanya ego muncul. Itu yang membuatkan susah bagi pasangan untuk memperbaiki satu sama lain. Jadi mungkin Linda boleh kongsikanlah dalam rumah tangga Linda sendiri, bagaimana Linda dan juga Aiman menepikan ego ini dan cuba memperbaiki satu sama lain. Okey, bagi Linda memang susahlah, bukan senang untuk kita nak berkomunikasi dengan suami kita. Kalau macam, ya lelaki pun ada ego dia juga. Dia
dia akan meletakkan Islam ataupun hukum-hukum kepada faktor utama dalam apa-apa pun hubungan. Jadi sekarang ni bagi Linda akan cuba orang kata kalau selagi ada cinta, selagi ada kasih sayang, kenalah dengar juga apa pendapat isteri. So maknanya kalau apa Linda cakap tu dia kena dengar, macam Cik Fazli kata tadi, kenalah memberi peluang untuk Linda bercakap dan dia kenalah menghargai apa yang isteri tu buat. Jadi kalau dia masih lagi menghargai Linda, jadi mungkin dia akan memberi masa ataupun memberi ruang untuk Linda menjelaskan apa-apa yang Linda tak puas hati dalam hubungan. Jadi sebab itulah Linda, insyaAllah lah Linda dengan Syed memang banyak berkomunikasi. Walaupun dalam berkomunikasi tu ada pergaduhan, mesti ada. Tapi ending dia mesti akan ada penyelesaian. Alhamdulillah. Kalau kita tak mulakan perbincangan tu, kita simpan lagi bahaya. Sebab nanti masing-masing ada perasaan macam, oh, I tak puas hati dengan you, tak puas hati dengan I, nanti pergi cari orang lain yang boleh memuaskan hati mereka masing-masing. Jadi sekarang ni better kita sit down together and dengar apa masalah suami tak puas hati pasal apa kat isteri tak puas hati macam mana suami. Jadi benda tu kena ada komunikasi untuk orang kata mengekalkan hubungan suami isteri. Okey. Dan kalau kita lihat kan apa yang dikongsikan oleh Cik Fazli dan juga Linda, memang kata kunci utama dalam hubungan rumah tangga ni semestinya komunikasi. Perlu ada komunikasi dua hal itu, sebab kalau ada seorang je yang bercakap, seorang lagi tak nak luahkan apa yang dirasakan, memang tak jadilah nak menambah baik hubungan tersebut. Okey, kita nak dengarkan lagi sebenarnya komen pandangan daripada Cik Fazli dan juga Linda, tetapi apa kata kita beri laluan dahulu kepada pendapat daripada mereka di luar sana tentang topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Pendapat saya dari segi acuan suami itu memang ada, tapi ada segelintir daripada isteri acuan daripada ibu bapa. So isteri berhak untuk memegang ataupun berpegang pada pendidikan daripada ibu bapanya dari kecil lagi. Isteri punya hak untuk ikut jalan yang dipimpin oleh suami. Kalau baik, maka baiklah jalannya yang diikut oleh isteri. Kalau buruk jalan yang dipimpin oleh suami, isteri berhak untuk menolak untuk ikut ataupun sebaliknya. Isteri merupakan cerminan daripada seorang suami. Apabila seorang wanita telah berkahwin, suamilah yang akan membentuk isterinya menjadi seperti apa yang diinginkan. Sekiranya suami menginginkan seorang isteri yang baik, maka didikan yang diberikan haruslah baik. Apa yang dididik oleh suami itulah yang akan ditunjukkan oleh seorang isteri. Jika didikan yang diberikan tidak baik, maka tidak baiklah kepribadian yang akan ditunjukkan oleh seorang isteri. Pada pendapat saya, isteri merupakan cerminan seorang suami. Ada perempuan yang dulunya liar dan tidak baik, tapi lepas berkahwin, dia menjadi seorang isteri yang baik dari hasil didikan suami dan bimbingan seorang suami yang inginkan isterinya berubah. Itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Ada yang mengatakan bahawa ada mungkin sebelum ni sikapnya tak baik, tapi hasil didikan suami menjadi insan ataupun individu yang lebih baik. Ini subjektif lah untuk kita kongsikan. Kalau Cik Fazli boleh komen tentang pendapat orang ramai itu tadi. Kita kan dalam hubungan rumah tangga ni Cik Fazli, tak ada pasangan yang nak mengakhiri hubungan rumah tangga mereka itu dengan perkara yang tak baik. Semua orang mengharapkan keharmonian, kebahagiaan, rasa cinta, kasih sayang yang ada masa diijab kabulkan tu kekal sampai ke akhir hayat. Tetapi bagaimana kita nak pastikan bahawa acuan yang kita sedang lakukan nak buat ni, proses acuan rumah tangga ni bukan satu hari macam buat kuih, tapi ia akan berlangsung sepanjang hayat kita. Kita nak pastikan acuan ni terus kekal cantik, kuat, utuh dan sebagainya. Silakan. Terima kasih. Dan bagi saya, kalau kita ni berkahwin untuk seronok kita, untuk it's about me, kan? Maka dia akan menjadi satu benih untuk yang akan merosakkan perhubungan. Ia akan jadi lebih ego. It's all about me, kan? So saya nak happy, saya yang paling betul, saya yang paling layak, saya yang paling berhak, itu tanggungjawab awak. Maka ini bahasa-bahasa yang boleh merosakkan ataupun merisikokan perhubungan. Bagi saya, kita perlu letakkan perkahwinan adalah jambatan untuk membawa kita kepada kebahagiaan bukan sahaja di dunia tapi di akhirat nanti. Sebab itu
ada satu hadis yang mana berbunyi fattaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah, ya, iaitu apabila kamu berurusan dengan isteri kamu maka takutlah Allah. Maksudnya kita dengan isteri ni, suami dengan isteri, is not about me. Saya ambil dia ayat sebelah surat fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah. Kamu mengambil isteri kamu tu dengan kebenaran Allah, dengan izin Allah, dengan Allah yang benarkan benda tersebut. Jadi apabila kita dengan isteri, kita kena ingat Allah akan melihat, Allah memerhati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Gitu. Jadi kalau kita tengok, it's not about me, sebab bahagian itu lebih besar dan lebih jauh, maka kita buang ego jauh-jauh seperti yang Linda sebut tadi. Dan bila kita letak ego jauh-jauh, kita akan bersedia untuk memahami situasi dan belajar untuk jadi lebih baik, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Betul kata Encik Fazli, saya kira kalau kita nak duduk berseorangan, tak payahlah kita berkahwin, sebab perkahwinan ni adalah satu entiti, dua orang individu yang harus bekerjasama bersama. Saya ada juga terbaca yang satu frasa yang berkata wanita paling malang adalah yang memilih yang salah pilih suami. Ya ke? Tak tahulah, nak tanya pendapat Linda. Linda, mungkin Linda boleh kongsikan jugalah, kalau seseorang itu terlalu, orang kata selfish lah, okay? Bagaimana boleh mereka mengubah suai diri mereka supaya boleh bekerjasama sebagai satu entiti, suami dan isteri itu? Okey, macam Linda pun pernah gagal dalam perkahwinan pertama. Bagi Linda, sebenarnya itulah dia, komunikasi tu penting sangat dan cinta tu kena ada. Jadi kalau cinta dan menghargai pasangan kita, of course kita akan memberi peluang kepada pasangan kita untuk memberi diorang kebahagiaan. Maksudnya apa yang dia tak puas hati, itu seorang lelaki yang betul-betul bertanggungjawab. Dia akan tanya isteri dia, okey, apa yang tak puas hati dengan I, apa yang I salah, minta maaf. So lelaki kena turunkan ego dia. Dan bila dia turunkan ego dia, baru isteri boleh orang kata mengikut apa saja kemahuan seorang suami. Tapi kalau dia ego, dia selfish, memang susah untuk nak orang kata kekalkan hubungan tu. Mungkin sekejap bolehlah, tapi untuk long term, mungkin halfway nanti pasangan dia akan give up, dan mungkin pasangan tu akan orang kata buat keputusan lah untuk tinggalkan dia, sebab perempuan ni sensitif dia tinggi. Kalau dia dah, kalau lelaki terus tidak menghargai dia, selfish dan tidak memberi peluang untuk dia, perempuan akan buat tindakan. Dia akan cepat untuk meninggalkan suami tu. Jadi itu kita tak nak berlaku perceraian. Suami kena beri orang kata beri kasih sayang sepenuhnya, menghargai dan orang kata memberi peluang dalam hubungan. Saya suka apa Linda katakan, sebenarnya dalam hubungan ni perlu ada peluang juga, sebab kita ni manusia, takkan pernah hanya sempurna. Akan ada hari kita melakukan kesilapan, dan kita mengharapkan peluang itu juga diberikan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga itu. Kembali kepada Linda soalan ini, kalau kita cakap tentang acuan ini tadi kan, bagaimana kita cuba untuk melengkapi kehidupan kita dengan orang kata yang baik itu kita ambil. Kalau yang suami kita ada kurang, kita top up. Isteri kita ada kurang, kita top up untuk mengharmonikan hubungan rumah tangga. Tetapi dengan ada acuan yang bagus dan elok ini juga, secara tak langsung akan memberi satu contoh yang terbaik juga untuk anak-anak. Sebab apatah lagi macam Linda kan, anak-anak lelaki kan. Jadi bila dilihat bagaimana ayah mendidik ataupun ayah melayan ibu ini juga, acuan ini akan diguna pakai untuk mereka melayan isteri-isteri mereka nanti pada masa akan datang. Linda rasa ini penting ataupun tidak? Sangat penting bagi Linda, sebab sekarang ni anak Linda yang first sudah 21 tahun, lelaki. So dia kan kalau macam nampak Linda tercakap kasar ataupun Syed tercakap kasar antara kita berdua, dia orang akan tegur dulu. Dia yang akan memberi teguran. Jadi kita sebagai mak bapak ni akan rasa malu, macam alamak terlepas pula depan anak kan, cakap kasar, anak tu akan tegur. Maksudnya dia akan cakap, Mama boleh tak Mama dengan Papa macam ni? Papa boleh tak dengan Mama macam ni? So kita orang pun beri peluang pada anak-anak untuk diorang bagi pendapat ataupun tu. Kita tak boleh cakap anak kita, jangan macam ni, salah ni, tak boleh tegur Mama dengan Papa macam tu. Kita tak boleh buat macam tu. Kita kena bagi peluang juga anak-anak untuk memberi diorang pendapat tentang hubungan yang dia nampak antara mak bapak dia, yang dia nampak sendiri. So benda tu sangat penting. Jadi kalau mak bapak boleh berubah untuk anak, insya-Allah anak
dia akan terus mengikut cara mak bapak dia bercakap, cara mak bapak dia menyelesaikan masalah. So dia tengok, okey mak bapak dia tengok mak bapak dia sendiri, okey pernah bergaduh tapi boleh orang kata boleh selesaikan masalah dengan baik. So kita tak nak contoh yang tak baik kepada anak-anak sebab kita tak nak nanti anak-anak pula menjadi contoh yang tak baik pada isteri dia nanti. Okey, itu dikatakan pendidikan awal dari rumah itu sendiri. Tapi Encik Fazli, nak tanya juga kepada Encik Fazli, sering kali bila kita kata kita dalam topik kita hari ini, isteri acuan suami. Tapi suami mungkinlah, bukan semua, ada yang kadang-kadang menjadikan isteri itu seperti tukang masak, tukang bersih rumah. Isteri itu disuruh membuat segala-galanya di rumah, di mana suami tidak mengambil orang kata tanggungjawab untuk melakukan tugasan di rumah. Dan saya kira masih ada lagi orang kata pemahaman di mana tugasan rumah ini isteri sahaja yang harus lakukan, dan itu mungkin boleh menyebabkan seorang isteri itu penat, Encik Fazli, kan? Kadang-kadang suami itu juga perlu memahami tanggungjawab isteri itu, dan kalau suami itu tidak memahami, mungkin isteri itu pun sukar untuk memahami suami itu. Jadi mungkin Encik Fazli boleh kongsikan dalam pembahagian tugasan ini juga adalah penting bagi suami mengambil orang kata participate jugalah. Pendapat Encik Fazli? Ya, sudah tentu. Mohon saya petik dalam peraturan Islam, sebenarnya pengurusan rumah tangga itu dari segi tanggungjawabnya suami yang perlu menyusunnya. Kalau sekiranya isteri melakukannya atas asas melakukan kebaikan, albirru dalam rumah. Albirru itu maksudnya melakukan kebaikan di dalam rumah, itu sahaja, bukan tanggungjawab sebenarnya. Kalau isteri tidak mampu untuk melakukannya, suami perlu menyusun dan mencari ikhtiar bagaimana perkara itu boleh diuruskan. Dan kita dapat lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang diberitahu oleh Aisyah bahawa baginda tidak kekok melakukan kerja-kerja rumah. Maksudnya ada orang kadang-kadang saya tengok tak pernah masuk dapur, nak jerang air pun boleh hangit, ya. Betul. Tak pernah nak masuk dapur. Sedangkan bahkan rasa macam jatuh maruah pula masuk dapur ni kan, takut member-member tahu jatuh ke lelaki. Sebenarnya patutnya seseorang suami itu bangga menolong kerja-kerja rumah kerana itu adalah sebahagian daripada sunnah. Dan ada kisah dari riwayat tentang para sahabat yang besar juga melakukan kerja rumah juga. Jadi ini bukan perkara asing bagi seorang Muslim. Anda patut rasa dikasihi Nabi dan Allah apabila anda melakukan kerja-kerja di rumah. Jadi itu adalah satu pride lah bagi saya, for those yang suami-suami yang boleh contribute melakukan kerja rumah, sebab itu sebenarnya di bawah job scope ataupun tanggungjawab, accountability seorang suami sebenarnya. Jadi melakukannya dianggap sebagai albirru, iaitu amal kebajikan kepada institution, iaitu kekeluargaan itu sendiri. Okey, bertuah, dan saya kira ramai juga dalam kalangan suami sekarang ni yang rajin turun ke dapur. Cik Fazli pergi dapur juga kan, tolong isteri? Okey, jadi kalau kita tengok memang banyaklah sebenarnya ramai para suami sekarang ni pergi ke pasar, bermasak untuk isteri, membantu menguruskan kerja-kerja di rumah dan sebagainya. Ya, hantar anak sekolah, gosok baju sekolah dan macam-macam lagi. Penerbit saya yang cakap. Okey, kita nak kongsikan di penghujung perbincangan kita pada hari ini, Linda. Kalau mungkin boleh Linda kongsikan sesuatu sebagai konklusi kepada topik perbincangan kita kepada hari ini. Bagaimana sebenarnya dalam hubungan rumah tangga ni penting, bukan kata isteri mesti ikut acuan suami sahaja, tapi kadang-kadang perlu ada dua juga acuan untuk menghasilkan satu kuih yang lebih cantik dan juga menarik dalam hubungan rumah tangga itu sendiri. Linda, silakan. Okey, tadi cerita pasal masak kan. Alhamdulillah saya dapat suami memang pandai masak. Tahniah. Saya lah. Sebab apa, saya memang tak pernah kasih Linda masak pun. Tapi kalau Linda nak masak, silakan. Tapi sebenarnya tanggungjawab tu memang dia yang ambil. So memang dia rajin masak, rajin pergi pasar, dan dia memang kata good chef lah. Itu rezeki Linda lah yang Allah bagi. Tapi Linda tak nak cari kesempatan bila suami dah pandai masak apa semua. Benda-benda lain Linda kenalah jaga dari segi baju, pakaian, rumah, kata cari rezeki ataupun tolong suami dari segi mencari rezeki ke apa tu semua. Linda kena top up lagi supaya lagi nampak orang kata gabungan tu lagi sesuai. Tak nak suami je yang buat kerja kesian kat dia kan. Akan sentiasa
make sure atau pastikan yang Linda pun sama-sama membantu suami kat dapur macam tu. Dan dalam hubungan bagi Linda, seseorang yang baru berkahwin ataupun dalam berkahwin, kena sentiasa letakkan hormat pada suami. Hormat tu memang sangat penting. Jangan sesekali menjatuhkan maruah seorang suami tu depan kawan-kawan, depan keluarga. Kita kena jaga adab dalam macam mana kelemahan ataupun ada keegoan pada suami. Jangan cerita dengan orang lain, tapi kita sendiri dengan suami tu. Okey. Jadi Linda nak tahu juga makan tengah hari ni menu ni apa, Linda? Selepas ni saya ada syuting juga untuk TV3 masakan. Jadi suami saya masak juga. Okey, Cik Fazli. Ya, Encik Fazli, mungkin Encik Fazli boleh kongsikan juga pendapat dan kesimpulan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, Encik Fazli. Silakan. Ya, kita kena faham bahawa personaliti pasangan akan directly mempengaruhi kejayaan pasangan yang satu lagi. Ini saya dapati penting sebab kajian dibuat ni di University Washington, St. Louis, mendapati tahap kejayaan seseorang suami ataupun isteri dalam kerjaya dipengaruhi oleh personaliti pasangannya. Dan sangat dekat, sangat direct. Saya ada tulis dekat Facebook saya hari ini sebenarnya, mungkin lebih detail di Fazli Yusof Al-Basuti Facebook saya. Kajian bahawa apakah ciri-ciri pasangan personality yang membantu kejayaan seorang pasangan dia. Tak kisahlah suami ataupun isteri, dia akan directly contribute. Jadi kita tak ada alasan melainkan kita perlu jadi sentiasa perbaiki diri, jadi orang lebih baik. Sebab dia untuk kita saja, dia untuk pasangan, untuk keluarga kita juga. Jadi kita kena pasang niat, sentiasa improve, sentiasa membina acuan yang lebih baik dari hari ke hari. Saya setuju dengan apa yang Cik Fazli katakan tadi. Kita kena setiap hari memperbaiki diri kita untuk memastikan acuan tu lebih baik. Sebab acuan kan kalau dah pakai hari-hari kan dia akan rosak ke, dia akan buruk kan. Jadi kita yang kena jaga sebaik mungkin acuan tu supaya dia tak pecah ke, dia tak rosak untuk kita guna pakai sepanjang hayat kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Fazli dan juga Linda yang sudi berkongsi pandangan dan juga pengalaman bersama dengan kami penonton di Wanita Hari ini. Terima kasih Linda, terima kasih Encik Fazli. Sama. Okey, baik. Dan anda di rumah, kami berharap apa yang dikongsikan oleh Encik Fazli dan juga Linda telah memberikan anda sedikit, orang kata pencerahan lah. Bagi mungkin anda yang selama ini ingat isteri acuan suami. Ya, betul, isteri acuan suami, tetapi suami juga acuan isteri. It takes two to tango, orang kata. Betul lah. Apa salahnya kalau kita ada dua acuan tu kan, kita gabungkan, kita jadi acuan yang lebih besar, lebih cantik dan lebih enak untuk dinikmati. Okey, pengalaman manusia ini berbeza-beza, namun kami harapkan anda dapat manfaatkan sedikit sebanyak daripada perkongsian itu tadi. Kami nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini bersama dengan Sugita. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan dalam segmen tajaan hari ini kita bersama dengan Cik Nur Atira Samsudin yang sudah pun berada di studio hari ini. Sihat Atira? Sihat, alhamdulillah. Sihat Sugi. Saya sihat Atira. Baik Atira, selaku pegawai pemasaran jamu jelita, terus boleh kongsikan apa yang Atira bawakan untuk penonton-penonton WHI. Okey, terima kasih Sugi. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat dah ucapkan. Rasanya dah lama jamu jelita tak ke set Wanita Hari Ini. Jadi hari ini kami kembali dan Atira cukup teruja nak berkongsi kepada anda semua tentang kehebatan produk dari jamu jelita. Sedia maklum yang sebelum ni kita ada PKP dan anda percaya kebanyakan pasti ada aktiviti yang terkendala, termasuk majlis perkahwinan ataupun apa-apa aktiviti kita yang mana kita ni memang hanya kena orang cakap apa, stay at home. Dan yang mana work from home, anda percaya kalau kita ni work from home, aktiviti kita kalau bekerja pasti ada kuda-kudapan atas meja Sugi, pasti akan ada makan-makanan yang kita nak makan untuk kunyah-kunyah bagi hilang mengantuk dan sebagainya. Dan belum lagi aktiviti kita yang memang kita gemar makan, macam-macam aktiviti kita makan. Dan terpercaya hal ini yang menyebabkan kadang-kadang kita sampai terlupa yang saiz badan pun dah berubah Sugi. Lepas tu sekarang kita tahu yang kerajaan pun dah maklumkan yang bahawa majlis perkahwinan dah boleh diadakan, dan ada kira hal ini menyebabkan setengah individu yang mana work from home tu yang cukup terkesan dengan tak jaga makan, dengan tidak bersenam dan sebagainya, hingga ada masalah saiz fizikal tidak seimbang. Bila nak pergi fitting baju tu Sugi, kadang-kadang dah tak muat. Dah ada masalah macam saiz tak muat dan sebagainya. Jadi anda percaya hal ini akan menyebabkan pasangan pengantin stres, mula-mula
adalah orang cakap apa akan down dengan kurang keyakinan diri untuk orang cakap apa nak bergaya di hari perkahwinan kita. Dan kalau bercakap pasal diet, saya rasa Sugi dah tak sempat untuk orang yang ada majlis yang terdekat ni. Jadi sebab tu hari ni saya cukup excited nak berkongsikan kepada anda tentang kehebatan produk Puak Fiber yang dah berada di pasaran hampir 10 tahun. Jadi yang mana ada berat 70 kilo atau memang sarankan untuk minum 2 kali sehari, Sugi. Sebab dalam produk ini mengandungi kandungan serat yang tinggi dari psyllium khas dan kebaikannya bantu menyenangkan proses pembuangan serta singkirkan lebihan makanan dan toksin yang berlebihan, yang mana inilah punca yang ramai tak tahu, masalah kepada saiz fizikal tidak seimbang dan penambahan berat badan. Jadi anda boleh amalkan 2 kali sehari selepas makan tengah hari dan makan malam. Sebab produk ini cukup bagus untuk anda amalkan jika anda ada masalah yang seperti saya cakap, saiz fizikal tidak seimbang, anda kurang keyakinan diri nak berfashion dan sebagainya dengan saiz fizikal kita yang orang kata apa tidak menepati kriteria yang kita nak. Jadi sebab itulah kita ni dalam jangka harian perlunya amalkan minuman fiber supaya kita ni ada badan yang lebih produktif, lebih mudah untuk bergerak ke sana sini, yang lebih ringan orang cakap dan lebih menawan. Dan alhamdulillah untuk Puak Fiber ni, Sugi, banyak maklum balas yang kami kongsikan dengan pengambilan Puak Fiber ni soal botol penggunaan, ramai yang dah miliki badan yang menawan, saiz fizikal yang diidamkan dan juga orang kata apa tak ada lagi masalah perut yang selalu penuh dan tidak selesa dan sebagainya. Sebab produk ini memang cukup berkualiti dan cukup bagus untuk anda amalkan dan berharga cuma RM38.90 sahaja. Jadi anda yang sedang membuat persiapan untuk majlis perkahwinan anda boleh dapatkan produk Puak Fiber ni. Atau jamin kalau anda beli pasti repeat order sebab kebaikan produk ni bukan rahsia lagi sebab ramai yang dah amalkan dan cukup orang kata apa, cukup memenuhi kehendak pengguna yang mana nakkan badan menawan. Okey, baik, itu produk pertama daripada Jamu Jelita yang dikongsikan hari ini. Produk seterusnya, okey, seterusnya saya bawakan produk skincare dari Jamu Jelita. Ini adalah seri wajah, sabun seri wajah, di mana produk ini sebenarnya terdapat dalam set putih mulus, tetapi hari ini ada bawa versi loose, di mana sabun seri wajah ni seperti mana yang selalu ada kongsikan di Wanita hari ini. Sabun ini cukup bagus untuk buat yang ada masalah kekusaman kulit wajah. Kadang-kadang orang ni bila pakai makeup dia tidak membersihkan muka sebetulnya. Jadi ada masalah kulit yang kusam, ada masalah tona kulit yang tidak sekata dan kadang-kadang tu ada lagi kesan-kesan makeup yang tak habis dalam pori muka. Jadi sebab tu sabun seri wajah ni kita formulasikan khusus untuk mereka yang ada masalah kulit seperti yang ada cakap tadi. Anda boleh pakai sabun seri wajah ni mana ia mencuci dari dalam, dan kebaikan sabun seri wajah ni sebenarnya produk ini terus boleh diamalkan lelaki dan wanita, dan produk ini membersih tanpa mengeringkan kulit dan juga boleh dijadikan sebagai sabun untuk bersihkan solikan juga. Lepas tu bila kita dah pakai sabun atau percaya setiap rutin penjagaan dah pakai sabun, kita pakai pula toner. Setengah toner anda tahu menyebabkan kulit kita menggelupar sebab mengandungi hydroquinone, mercury yang mana kita pakai kulit kita akan kemerahan, menggelupar dan sebagainya. Tetapi dengan Jamu Jelita kita menggunakan ekstrak daripada glutathione. Glutathione ni adalah ejen pemutih semula jadi yang tidak menyebabkan kerosakan kepada kulit. Jadi anda yang ada masalah jeragat ataupun toner kulit yang tidak sekata, yang kusam, atau memang sarankan anda pakai toner glutathione ni lepas pakai sabun. Kemudian lepas kita dah pakai sabun, kita pakai toner, kita pakai serum awet muda ni. Yang ini ada ekstrak aloe vera beri efek cooling, ada ekstrak apple stem cell untuk beri kelembapan pada kulit wajah. Dan mana kulit sensitif, cepat sunburn, kemerah-merahan, anda boleh pakai serum awet muda ni, cukup bersesuaian. Bukan saja baik untuk melembabkan kulit wajah tetapi untuk mengelakkan juga kerutan di kulit wajah. Dan lepas tu Sugi, kita pakai pula krim siang putih Jelita BBCK Day Cream. Ramai yang tanya tekstur warna pink sesuai ke untuk semua jenis warna kulit. Okey, ingin anda kongsikan. Sangat sesuai untuk dipakai semua jenis warna kulit. Kalau boleh tengok dalam botol dia, tekstur dia sangat gebu dan bila kita pakai dekat kulit wajah dia memang terus meresap ke dalam kulit wajah dan dia tidak memberikan kesan melekit. Dalam masa yang sama boleh jadikan sebagai krim pelindung UV. Lepas tu kita boleh jadikan sebagai makeup base yang mana tak nak pakai foundation hari-hari, boleh je pakai putih Jelita ni dah cukup. Lepas tu kita pada waktu malam Sugi kita pakai putih salju night cream. Ini adalah produk yang sebelengkap ingin saya kongsikan kepada anda, produk penjagaan kulit daripada Jamu Jelita. Yang mana ada masalah kulit, pada waktu malam anda boleh pakai putih salju night cream ni macam biasa, dabkan saja, lepas tu buat lakukan urutan ringkas. Sebab dalam putih Jelita ataupun putih salju night cream ni ada bahan yang boleh merawat masalah kulit. Jadi sebab tu ingin saya kongsikan kepada anda, kalau anda nak cuba skincare daripada Jamu Jelita, ada terdapat dalam set putih mulus yang berharga RM55.90. Tetapi kalau nak beli secara loose untuk pack lebih besar, sabun seri wajah ni sangat sesuai untuk anda yang
ada kulit kusam, yang mana ada jeragat pun boleh pakai. Berharga cuma RM11.90. Toner glutathione khusus untuk anda yang ada masalah kekusaman, orang kata apa, pori yang tidak dibersihkan, adalah cuba toner glutathione berharga cuma RM19.90. Serum awet muda berharga RM29.90. Putih jelita BBC Day Cream RM28.90 dan putih salju berharga RM26.90. Serta yang terakhir cukup special hari ini, produk puak fiber, produk yang bukan asli lagi di pasaran. Jadi buat anda yang nak ada badan menawan, jangan lupa dapatkan produk puak fiber, dan kesemua produk ini boleh didapati di www.jompai.my. Dan untuk sebarang pertanyaan lanjut boleh terus WhatsApp Atira di 0133535753 ataupun hubungi 1800-88510. Dan ingat saya kongsikan kepada anda, jangan ragu guna produk jamu jelita. Produk kami merupakan produk mendapat pengkelasan makanan dan selamat penggunaannya. Okey, baik Atira. Terima kasih Atira atas perkongsian kelima produk hari ini. Sama-sama. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini bersama dengan Fiza dan saya. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Hari ini. Okey, baik. Kembali bersama kami, dan sebelum kami berdua mengundur diri, kami ingin berkongsi sesuatu bersama dengan anda yang ingin menyertai perbincangan topik hangat serta mendapatkan pelbagai informasi bersama Cool FM Haiza. Ini yang harus anda lakukan. Follow dan like Facebook Cool FM dan saksikan webinar Cool pada hari Khamis 11 Mac 2021 bermula 12.30 hari. Saksikan figura hebat di Malaysia, antaranya Dinas Mokhtar, Dr. Afidah Sohana, pegawai perubatan ONG Hospital Umrah, dan ramai lagi bagi membincangkan topik berkenaan kesihatan wanita dan anak, iaitu susu ibu versus susu formula. Individu bertuah pula berpeluang untuk memenangi wang tunai, dan info lanjut di www.coolfm.com.my. Itu dia. Isnin ni kan Sugi merupakan sambutan Hari Wanita Kebangsaan. Okey, jadi untuk wanita-wanita yang menonton kami, teruskan menonton esok. Esok topiknya adalah miniature. Mungkin ada di rumah sana yang pandai berbakat membuat miniature, boleh kongsikan bersama dengan kami. Tag kami di IG WHI TV3 dan jangan lupa saksikan WHI Extra esok. Kami mengundurkan diri di sini sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri